Alhamdulillah. Assalamualaikum dan juga selamat petang untuk semua. Alhamdulillah. Hari ini kita boleh lagi untuk meneruskan kuliah kita pada minggu yang ke-9 ni. Kiranya kalau dia ikutkan sebelum pembentangan anda ni adalah kuliah saya mengajar sebelum anda pula mengajar lepas ni untuk pembentangan masing-masing. Untuk pembentangan anda, saya akan beritahu sebentar lagi bagaimana caranya, apa kriterianya. Jadi dengar baik-baik supaya faham. Kalau tak faham, tanya terus. Jangan simpan-simpan soalan. Sebab saya masa lain saya takut saya tak ada masa nak menjawabnya. Okey, jadi bila saya tak ada masa tu, awak tengah buat kerja, tiba-tiba baru nak tanya, jadi masalah lah pada awak. Saya tak nak awak ada masalah. Okey, jadi perbincangan hari ini akan ambil sedikit perbincangan untuk pembentangan kita. Dan juga sedikit perbincangan tentang alat-alat berfikir dari segi pengenalannya sebelum anda akan membentang tentang alat-alat berfikir yang anda telah pilih. Okey, saya tidak mahu ada redundancy terhadap tajuk. Jadi sebaik-baiknya cuba maklumkan dalam kelas siapa ambil tajuk mana. Kalau boleh hari ni juga awak settlekan tu. Kumpulan mana ambil tajuk mana. Dalam list yang awak dah bagi saya, kalau tak ada tajuk lagi, letak tajuk. Kalau dah ada tajuk, biarkan. Ikut tajuk yang telah dipilih. Okey, tajuknya kena satu tajuk sahaja. Awak pilih daripada satu tajuk. Sekejap Saya pun nak tengok ada berapa kumpulan, saya tak ingat. Pembentangan. Okey. Untuk pembentangan anda ada 4 kumpulan. Ada 4 kumpulan A, B, C dan D. Tak ada lagi yang telah menyatakan tajuk. Jadi maksudnya tidak ada tajuk lagi. Dan tajuk ada 2, 4, 6, 7. Ada 7 tajuk iaitu PMI, baik buruk menarik, CNS, Ego, CAF, FIP, OPV dan APC. Ini adalah alat-alat untuk berfikir. Dan awak copy balik. Okey, saya copy nama ni. Saya akan letak dalam grup kita. Kemudian nanti anda copy balik dan cuba tulis kumpulan A tajuk mana, B tajuk mana, C mana dan kumpulan D tajuk mana. Jangan ada pertindihan tajuk. Okey, satu kumpulan, satu tajuk. Jadi anda boleh bersedia teruslah. Bila-bila saya bercakap ni, boleh ketua kumpulan boleh tulis apa tajuk yang anda nak. Okey. Dan tajuk-tajuk ini hanya satu tajuk sahaja. Nampak macam pendek tetapi perbincangannya besar. Itu sebab saya nak awak membentang. Sebabnya saya nak tengok bagaimana anda mampu untuk mengaplikasikan cara alat-alat berfikir ini kepada rakan-rakan anda dalam kelas. Okey, saya akan share skrin. Sebelum tu, tolong dengar dulu penjelasan saya. Tak faham nanti boleh tanya. Sebelum saya terlupa, ini borang kehadiran anda. Saya dah bagi link. Boleh klik dekat link itu untuk anda isi nanti bila habis kelas. Okey. Baik. Kita mulakan dengan sedikit perbincangan tentang perkara yang perlu diambil kira dan diambil berat oleh anda untuk pembentangan yang bakal bermula pada hari Isnin hadapan, minggu yang ke-10. Slide PowerPoint adalah wajib. Saya terpulang kepada anda dari segi desainnya ikutlah, tetapi tulisan kena jelas. Kalaulah slide awak besar ni, tulisan sebesar macam ni lah atau tulisan lebih besar lagi. Supaya saya tak perlu mengecilkan mata saya untuk tengok apa yang awak tulis. Kegunaan slide PowerPoint ialah menulis perkara-perkara penting yang awak bakal bentangkan. Awak kena faham bahawa slide PowerPoint bukan untuk dibaca. Anda bukan membaca, tetapi anda sebenarnya membentangkan. Istilah membentangkan ialah isi-isi penting, nama pun PowerPoint.
point. Dia guna istilah point. Point ni ialah 1, 2, 3, A, B, C, D ataupun point, 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 point. Itu maksudnya PowerPoint. Bukannya teks. Bila teks itu dah masuk Microsoft Word. Okey, jadi pastikan design anda sesuai dengan pembentangan anda. Saiz font anda jelas. Kalau perlu highlight, awak highlight. Kalau perlu bold, awak boldkan. Kena pastikan bahawa penulisan tidak ada kesalahan ejaan dan sebagainya. Adakah anda kena menghantar slide pada saya? Saya minta anda hantar slide pada saya. Okey, tolong hantar slide. Wakil tolong hantar dalam grup. Bukannya apa? Kita bukannya nak kedekut. Nak kedekut ada setengah kata, Allah nanti orang tiru. Terpulanglah bila dia tiru bermakna dia dapat ilmu lebih. Itu terpulang. Kalau dia tiru, dosa dia tanggunglah, dosa meniru. Tetapi tajuk lain-lain kan. Bila tajuk lain-lain maksudnya isi yang dibentangkan adalah berlainan. Tidak akan ada istilah peniruan yang berlaku. Itu je yang saya pasti. Dan juga dalam PowerPoint dia banyak design. Design yang dalam PowerPoint sendiri pun dah banyak. Design yang boleh download pun banyak. Design template di internet pun banyak. Jadi tidak ada timbulnya design yang sama, isi yang sama. Kalau sama tu memang bukan kebetulan lah tu. Memang niat dia nak meniru. Saya boleh detect. Okay, sebagai pesyarat kita boleh detect dia ni memang tiru daripada slide dia ni. Kita bagilah markah berdasarkan peniruan dia. Jangan risau. Saya akan mengadili dengan sebaik-baiknya. Okey, jadi slide PowerPoint ini adalah wajib. Berapa banyak slide? Saya tak nak meletakkan maksimum atau minimum slide kepada anda. Sebab ia bergantung kepada masa. Masanya tidak lebih 30 minit. Itu je saya boleh kata. Cukup 30 minit saya akan hentikan anda. Jadi buatlah sebanyak mana PowerPoint yang anda perlukan. Kalau perlu seorang pembentang, satu sahaja PowerPoint, satu je lah. Kalau ada 4 orang pembentang, perlu 4 sahaja, 4 sahajalah. Kalau rasa nak tulis besar-besar sampai ada 20 PowerPoint, itu pun terpulang kepada anda. Tapi masa perlu dipatuhi dan kena pastikan anda bijak menggunakan PowerPoint yang ada sebagai satu kelebihan, bukan satu kelemahan. Okey, maksud saya kelemahan ialah bila rakan anda yang tukang buka PowerPoint tu dia tak pandai buka. Dia tak pandai buka ke, dia tak pandai share ke. Itu yang menjadi kelemahan kepada pembentangan anda. Jadi orang yang akan handle PowerPoint dalam grup, pastikan dia betul-betul tahu function yang ada dalam PowerPoint untuk dia jaga PowerPoint itu. Okay, maksud saya, katakanlah kumpulan Husni, kumpulan Husni membentang. Katakanlah kumpulan Husni membentang. Jadi mungkin Husni tak tahu, contohlah Husni tak tahu, Afrina tak tahu, Masturina tak tahu, tapi Anissa tahu. Jadi bagi tugas untuk tukar-tukar ataupun menggantikan slide tu kepada Anissa. Biar dia yang buat. Jadi Anissa akan jalankan PowerPoint tu walaupun waktu tu Husni yang bentang. Walaupun Afrina yang bentang. Okey, jadi seorang sahaja cukuplah yang handle PowerPoint. Saya tak nak bila Husni bentang, Husni yang handle PowerPoint. Bila Afrina bentang, handle PowerPoint. Sebab bila once you share, you tutup, you share, you close, dia akan ambil masa. Saya tak nak. Hanya seorang sahaja yang jadi host untuk PowerPoint. Yang lain, awak bentang. Okey, tak bermaksud Anissa tak bentang. Orang yang pegang PowerPoint juga wajib membentang. Cuma dia seorang je yang handle PowerPoint secara keseluruhan. Bagaimana kaedah anda nak kendalikan itu berdasarkan kebijaksanaan anda dalam pembentangan. Okey? Pembentangan berkumpulan ni agak sukar sedikit berbanding dengan pembentangan individu. Sebabnya flow tu biar lancar. Sebab tu awak kena try dulu. Ramai-ramai. Okey, malam ni kita jumpa 4 orang, kita present online. Okey, saya bagi link Google Meet ke awak, kita masuk semua, kita try bentang. Tengok dalam masa 30 minit cantik tak kita punya pembentangan. Okey, awak rekod sendiri, lepas tu awak tengok sendirilah cantik ke tidak pembentangan anda. Okey, itu adalah perkara pertama. Dan ketika membentang, tolong ingat wajib semua buka video.
Wajib on video tu. Ikutlah video awak tu internet ada ke tak ada. Kalau internet awak bermasalah, video awak tu tak akan keluar kat tempat saya ataupun dia lagging dan sebagainya, tak apa. Sebab suara still dengar. Yang penting buka video. Sebab bila internet okey, saya boleh tengok awak ada kat situ dan awak sedang bercakap. Okey. Saya menggalakkan anda menggunakan Zoom. Sebab bila anda Zoom, saya boleh nampak anda present dekat atas ni. Okey, saya boleh nampak muka anda kat atas ni. Ketika nak present, anda tekan dekat sini ya. Dekat dalam Zoom tu, anda tekan dekat awak punya akaun atas tu, pin. Awak tulis situ, awak tekan dekat perkataan pin. Dekat pin tu maksudnya muka awak seorang lah yang keluar kat situ. Itu saya kata awak kena berlatih. Saya menggalakkan Zoom sebabnya biar anda senang untuk saya nampak gambar anda ketika anda membentang. Okey. Boleh. Saya pun dah set dah dalam Zoom saya ni. Every participant can share. Awak boleh share. Maksudnya bukan saya seorang host, saya share. Awak pun boleh share juga. Okey. Jadi saya minta awak try dulu Zoom dengan member-member awak. Cuba dapatkan flow yang baik. Tak nak dalam masa 30 minit baru nak try dan sebagainya. I don't want that to happen. Sebabnya selalunya pelajar memang bermasalah. Kalau waktu tu lah baru nak bentang. Cuba buat rehearsal. Markah bukan sikitnya pembentangan. Markah berapa? 15 ke 10? 10 atau 15 tapi anda tengoklah berapa dah markah anda untuk individu work buku scrub tu. Ada yang dapat rendah. Jadi tolong pastikan anda cuba untuk skor dalam pembentangan. Isi-isi pembentangan. Saya mahu anda memulakan pembentangan anda dengan pengenalan. Pengenalan untuk tajuk yang anda pilih lah. Sama ada anda pilih PMI, CNS and so on tu, anda kena kenalkan dahulu tajuk itu. Apa sebenarnya yang berkaitan dengan tajuk itu, pengenalannya. Mungkin juga boleh bagi tahu kenapa awak pilih tajuk ini. Okay, untuk contohnya Dini Ezlan and the group, Dini, Aiman, Zafri, Akram. Untuk pengenalan awak bagi sebab. Okay, sebab kenapa kami memilih tajuk FIP, perkara yang penting menjadi prioriti, ia adalah kerana suasana pada masa kini memerlukan banyak keputusan yang perlu diambil berdasarkan prioriti ataupun kepentingannya. Bagi tajuk yang sangat rasional. Kenapa anda pilih tajuk itu? Tak nak jawab secara tiba-tiba, saya kumpulan kami pilih tajuk ni sebab terpaksa. Awak ingat saya nak bagi markah kalau awak cakap macam tu. Tak ada istilah terpaksa. Anda memilih atas dasar berfikir. Anda akan masuk kelas berfikir. Jadi mungkin ada sebabnya anda rasa itu yang tajuk yang best. Sebab tu saya ada cakap pada salah seorang daripada anda yang PM saya. Untuk pembentangan ni, saya cakap kat dia, baca dulu semua, baru tanya saya apa yang awak tak faham. Bukan saya tak nak jawab, sebabnya anda kena tahu dahulu apakah itu PMI, CNS, AGO and so on, before you can ask me question. Supaya awak nampak, dalam PMI ni ada macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Lepas tu barulah awak tanya, macam ni kita terangkan macam mana. Macam so on, baru awak tanya saya. Ni kalau awak tak baca lagi, macam mana awak nak tanya saya soalan yang awak tak tahu? Okay, so be focused lah. In the question, please be focused so that bila saya jawab, awak tahu dan jawapan itu pun kena kepada soalan awak, bukannya secara general atau umum. Berhentilah bertanya soalan secara general. Tak baca lagi gapo PMI. Dah tanya. Okay, baca dulu apa PMI ni, apa CNS, apa AGO ni. Secara keseluruhan apa itu alat berfikir. Cuba baca. Okey, kumpulan Husni dah pilih kesan dan akibat CNS. Okey, jadi itu pengenalan tajuk pilihan. Yang kedua, penerangan asas alat berfikir yang dipilih. Penerangan asas ini adalah secara basicnya apakah itu alat berfikir yang awak pilih tu. Okey, Husni pilih CNS. Secara basicnya apa itu CNS? There are so many resources out there. Banyak sangat sumber-sumber yang telah ada di luar sana di internet. Awak cari sahaja CNS, kesan dan akibat alat berfikir. Bahasa Inggeris ialah consequence and sequel. Tu CNS tu yang pendek-pendek tu, AFO, CAF, CNS, AGO, tu semua bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dia yang saya tulis tu. Tulis tu bahasa Melayu. Tapi bahasa Inggeris dia dalam yang sebelah tu. Okey. Jadi bila anda carilah internet, confirm jumpa.
Bukan satu, bukan dua, ada sampai ratus-ratus, mungkin ribu-ribu nota yang memberitahu tentang alat berfikir yang awak pilih tu. Confirm ada. Jadi buku teks yang saya bagi tu hanyalah sebagai orang kata sebagai satu basic sahaja. Memanglah dia tak ada isi. Tapi basic nak beritahu bahawa dalam kemahiran berfikir, alat berfikir adalah salah satu tajuk yang wajib anda tahu dan anda kena faham. Sebab soalan final exam awak adalah bagaimana anda memilih alat berfikir untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Contohnya, saya bagi satu masalah, apakah alat berfikir yang terbaik digunakan untuk masalah ini? CNS ke, PMI ke? Okey. Ni kumpulan yang kedua dah bagi. Arif Irfan and the gang, dia bagi baik buruk PMI. Dini Islam pun pilih baik buruk PMI. Okey, maksudnya Dini kena pilih lain sebabnya Arif dulu dah hantar. Okey. Seterusnya, fungsi alat berfikir yang dipilih. Kena cakap secara mendalam. Apa fungsinya? Jangan tengok satu rujukan sahaja, tengok banyak rujukan. Apakah fungsi alat berfikir itu? Apakah fungsi PMI? Apakah fungsi CNS? There are lots of functions actually, tapi mereka berfokus. Ada fokusnya. Fungsi PMI berbeza dengan fungsi CNS. Berbeza dengan fungsi ego. Memang berbeza. Dan bila perbezaan itulah yang dapat menaikkan ciri alat berfikir yang awak pilih tu. Itu yang saya kata awak kena betul-betul baca dulu. Okey, macam Arif Irfan dah pilih PMI. Baca betul-betul tentang PMI sedalam-dalamnya. Tapi jangan baca dia saja. Cuba baca yang lain juga. Supaya bila anda present, anda boleh bandingkan. Anda cakap, okey, berbeza PMI dengan CNS adalah ataupun beza PMI dengan semua alat yang lain ialah apa. Jadi fungsi ini dapat dinaikkan secara jelas sekiranya anda berjaya membandingkan fungsinya dengan fungsi yang lain. Okey, contoh. Awak tahu tak di meja makan majlis rasmi, ada 2-3 jenis sudu. Sudu je, tapi ada sampai 4-5 sudu atas meja. Ada sudu untuk dessert, fungsinya untuk makan dessert. Ada sudu untuk minum sup, ada sudu untuk makan untuk makan salad, ada sudu untuk makan coleslaw, ada sudu untuk makan nasi. Sudu saja, benda sama tapi fungsi berlainan. Sama dengan alat berfikir. Semua adalah alat berfikir. Tetapi fungsinya berlainan. PMI lain, CNS lain, CIF lain, ego lain. Itu yang saya nak awak jelaskan dalam pembentangan anda. Supaya bila macam contohnya, saya mungkin dah tahu tapi member awak yang tak tahu. Mungkin mereka terfikir, apa beza CNS dengan PMI? Tak boleh ke kalau saya nak selesaikan masalah yang ini menggunakan PMI? Sedangkan awak cakap masalah ni kena diselesaikan menggunakan CNS. Itu awak jangan memberi sebab ya atau tidak, tapi memberi sebab fungsi tadi. Okay, contohnya boleh ke tak sudu makan aiskrim dibuat untuk minum sup? Boleh je. Dia alat berfikir, dia ada sudu. Benda yang sama kan awak boleh je kau untuk minum sup. Tetapi dia lebih afdal awak guna untuk makan aiskrim. Sebab tu orang panggil sudu aiskrim. Sudu sup, boleh ke tak untuk kita makan spaghetti? Boleh, kalau awak boleh makan spaghetti, boleh lah. Tetapi lebih afdal awak guna untuk minum sup. Sama dengan alat berfikir. Itu yang saya nak awak tekankan dalam presentation awak. Supaya orang nampak, oh okey, maksudnya bila ada masalah macam ni, saya kena guna PMI. Macam mana guna PMI? Sebab ini adalah fungsi PMI secara efektif. Awak guna PMI dekat masalah lain, kemungkinan besar efektif itu akan kurang ataupun tidak efektif langsung. Jadi pentingnya untuk anda menaikkan fungsi tadi tu. Cuba baca 2-3 sumber, cuba faham fungsinya apa. Okey, kumpulan A, Dini pilih pandangan orang lain, OPV other people's view. Itu pun fungsi alat berfikir. Itu adalah salah satu alat berfikir. Apa yang berkaitan dengan pandangan orang lain ni sampai menjadi alat berfikir? Okey, baca banyak sumber Dan yang terakhir, bagi contoh masalah dan penyelesaian.
menggunakan alat berfikir anda. Okey, dah bincang tadi banyak-banyak, kemudian bagi tahu contoh. Okey, contoh masalahnya macam ni. Dan penyelesaian bagaimana nak guna. Maksud penyelesaian ialah bagaimana anda nak guna alat berfikir tu. Sudu sup tu, awak tak boleh minum sup macam ni tak boleh minum sup macam ni. Awak kena minum sup macam ni. Dia terbalik, Okey, kalau belajar cara minum sup, dia bukan macam biasa kita minum sup, tak, dia kena terbalikkan untuk kaut sup tu. Cara penyelesaian tu sebenarnya yang membezakan alat berfikir yang ini dengan ayat berfikir yang itu. Jadi tolong cari. Memang ada kebanyakan nota-nota yang diberikan dalam internet, dia akan bagi tahu masalah dan penyelesaian. Awak jangan copy paste saja, awak fikir sebab awak akan bentang pula. Awak akan cakap, okey, masalahnya macam ni. Daripada kami. Contohnya Dini, okey, masalahnya macam ni. Bla 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 bla. Okey, penyelesaiannya, proses yang berlaku ialah yang ini. Pertama, apa proses yang berlaku? Kedua, apa proses yang berlaku? Ketiga, apa-apa sampai kepada result dia. Penyelesaiannya itu yang kita nak tahu. Jadi bukan sekadar kita bercakap tentang fungsi, tetapi kita beritahu proses alat berfikir itu sehingga terselesainya masalah yang ada. Itulah kekuatan alat berfikir yang dipelopori oleh, nanti saya beritahu sekejap lagi lah siapa yang pelopori alat berfikir ni. Okey. Jadi itu adalah isi pembentangan. Ada 4 isi. Kalaulah awak rasa awak nak beri seorang satu isi, pastikan isi yang dibentangkan oleh seorang itu cukup untuk memberikan dia markah. Jangan pula contoh. Contoh Husni, Afrina, Masrina dengan Nur Anissa. Husni ambil nombor 1, tapi Husni cakap 3 minit je. Sebab tak banyak benda Husni boleh cakap tentang CNS. Lepas tu B bagi ke Afrina. Afrina kecek sampai 15 minit. Banyak benda nak cakap. C ke Masrina. Masrina fungsi tu ada 5 je. Dia pun kecek 5 minit je. Lepas tu contoh dan masalah Anissa dia kecek sampai 10 minit. Awak ingat siapa yang boleh dapat markah paling tinggi? Orang yang paling banyak bercakap lah. Pembentangan is all about speaking. Awak tak bercakap, awak cakap untuk 1 minit sahaja dengan markah orang yang bercakap untuk 10 minit. Orang 10 minit walaupun dia tak cakap dengan baik, tetapi isi dia lebih daripada awak yang bercakap dengan baik pada 1 minit. Nak tak nak, selaku ketua kumpulan awak kena cakap, okey, pengenalan kita bagi 7 minit je. Penerangan 7 minit, semua orang 7 minit ya. Habis 7 minit, ambo cut. Jangan bagi tahu madam cut, ambo cut, ketua cut. Maksudnya ketua akan handle masa. Awak pilih cara terbaik supaya semua dapat masa yang sama, supaya semua mampu memiliki markah yang sama banyak. Tak boleh awak kata, saya pandai cakap, biar saya cakap lebih lah. Awak dapat markah lebih, orang lain tak dapat markah. Dan kesian dengan orang yang terakhir. Orang nombor 1 cakap 10 minit, nombor 2 10 minit, nombor 3 10 minit. Dah 30 minit. Orang nombor 4, kosong lah. Direct kosong. Saya tak ambil dah lepas 30 minit. Saya stop, saya kata, okey, maaf, masa dah siap. Masa dah selesai. I'm very punctual with time. So, make sure you also punctual with your time. Okey, cuba timing. Kalau perlu seorang bising waktu timing, okey, waktu tengah present tu, buka je audio. Husni, ada seminit lagi Husni. Macam tu. Tak apa, itu kerja berkumpulan awak sebenarnya. Saya akan senyap dia, saya bagi markah. Saya tak akan cakap apa-apa. Awak nak kalut dalam tu 30 minit, awak kalutlah 30 minit. Once I said, okay, start. You start, waktu tu you nak start kalut ke, you nak buat apa ke, it's up to you. For 30 minutes, I will do nothing. Saya hanya akan key in markah awak. Orang pertama berapa, kedua berapa, tiga berapa. Kalau nombor 4 tak sempat nak present, nombor 4 kosong lah. 30 minit, done. Okay, sebab kita kena punctual to the time lah. Okay, punctual to the time. Okay, kumpulan Hajar, Atirah, Natasha, Khadijah, perkara yang penting menjadi priority FIP. Okay, first important and priority. First important and priority. So yang itu awak pilih, cuba cari dan cuba faham betul-betul. Dan cuba rehearse. You have hujung minggu ni untuk rehearse. Jumpalah malam-malam ke ataupun lepas asar ke online. Online kot. Online boleh bila-bila masa je kan. Google Meet awak nak jumpa ataupun sebaiknya awak berlatih guna Zoom.
Okey, berlatih guna Zoom. Semua orang dah ada aplikasi Zoom. Berlatih guna Zoom. Okey, senang. Sebab boleh rekod. Untuk rekod jangan bimbang. Saya boleh rekod. Saya janji saya akan rekod untuk anda setiap pembentangan dan saya akan share link macam biasa. Okey, rekod jangan risau. Cumanya saya selesa Zoom sebab saya boleh tengok awak kat tepi ni. Okay, saya boleh tengok wajah pembentang di tepi ni, seorang demi seorang demi seorang demi seorang. Itu yang pentinglah untuk Zoom. Google Meet once you present tak nampak muka you. Itu Google Meet. Itu payah sikit. Okay, semua ahli wajib bentang. Tak bentang tak ada markah. Okey, patuhi masa yang diberikan macam saya cakap tadi. Baik, ada sebarang soalan nak tanya saya? Ada orang ke? Tak ada. Tak ada, madam. Tak ada. Okey, ingatkan tak ada orang kat sana kan? Senyap je belaka. Baik. Kalau tak ada apa-apa, kita akan masuk sedikit tentang alat berfikir dan cuba tengok betul-betul tentang pengenalan yang saya berikan ini. Okay, InsyaAllah dapat tahu sikit sebanyak sebelum anda membentangkannya pada hari Isnin nanti. Okey, saya rasa saya kena keluarkan yang ini. Okay. Apakah itu alat berfikir? Hasil pembelajaran topik kita sebenarnya sampai kepada habis pembentangan anda, sebenarnya anda membentangkan penggunaan alat berfikir ke atas beberapa situasi yang diberi. Ingat, anda membentang seolah-olah anda mengajar, ya. Sebab semua pembentangan ini juga akan masuk dalam final exam. Okay, tentang apa? Tentang OPV, PMI, FIP dan juga CNS yang awak bentangkan tu akan masuk final exam. Saya tidak akan ulang dalam kuliah. Bila saya tak ulang dalam kuliah, saya tidak akan sentuh untuk sebarang nota. Slide awak itu saya akan masukkan dalam Google Classroom. Jadi semua orang boleh guna slide awak sebagai nota. Jadi buat slide yang sebaik-baiknya supaya rakan-rakan dapat gunakan untuk nota mereka jawab final exam. Okey. Pertama sekali, apakah alat berfikir? Alat berfikir ialah alat bantu yang meningkatkan kemahiran berfikir. Kita bukan kata kita tak pandai berfikir, okay? Tetapi kita perlukan alat bantu untuk menjana pemikiran kita ke arah yang lebih baik. Supaya pemikiran itu, kaedah berfikir kita lebih teratur, lebih sistematik, lebih positif, okay? Lebih mudah untuk melihat, memikir dan juga mengambil keputusan yang terbaik. Itu pentingnya alat bantu. Bukan kata kita tak boleh nak berfikir, boleh dah. Anda semua orang dah boleh berfikir. Tetapi bila menggunakan alat bantu, pemikiran kita lebih cepat. Kita lebih cepat berfikir. Penyelesaian lebih mudah diambil langkah-langkahnya. Okay? Idea disampaikan lebih mudah difahami, tersusun dan jelas. Jadi alat-alat bantu ini akan membantu menyampaikan idea kita dengan lebih mudah. Saya boleh je sembang dengan awak, okay, mengajar dalam kelas tak guna apa-apa, saya sembang je. Boleh, tetapi kurang berkesan. Berbanding dengan saya guna PowerPoint. Kan? Nampak beza kan? Bila guna PowerPoint, anda boleh tulis apa yang ada dekat PowerPoint. Anda boleh ambil nota. Tapi bila saya bercakap je, kadang-kadang anda lara, galik kan. Sekarang ni pun guna PowerPoint pun ada yang lara, ada yang galik. Macam tengok TV pun ada juga. Ada orang tengah makan nasi sambil study, ada orang tengah tengok TV sambil study. Biasalah tu kan, kita manusia. Tapi mereka yang betul-betul confirm duduk depan laptop, depan phone, ambil nota, insyaAllah mereka sebenarnya menggunakan alat bantu ini dengan cara yang lebih baik. Bagus. Proses berfikir akan lebih efektif. Bila guna alat bantu, alat-alat berfikir ini, kita akan berfikir dengan lebih efektif. Efektif maksudnya berkesan. Akan lebih berkesan. Okey, berbanding dengan anda menggunakan sesuatu yang hanya berfikir atas angin, tapi anda gunakan alat berfikir ini, ia akan lebih efektif, lebih berkesan. Jadi, kita bukan satu kewajipan guna alat berfikir, tapi bila guna, ia lebih efektif. Okay, tindakan terburu-buru dalam membuat keputusan akan dapat dielakkan. Berapa ramai orang, individu yang bila buat keputusan sampai pada satu tahap dia menyesali keputusannya. Ramai. Mereka yang menyesali keputusan ini ialah mereka yang terlibat dengan tindakan terburu-buru tadi tu. Okey. Ada satu fakta yang mengatakan
hampir saya rasa lebih 90% kalau tak salah saya, lebih 90%, tapi peratusnya tinggi lah, lebih 80% kot. Lebih 80% mereka yang membunuh diri, terjun daripada bangunan, mempunyai pemikiran kali, orang kata second thought about nak bunuh diri ni bila berada di pertengahan bangunan ketika dia jatuh tu. Ketika dia jatuh tu, dah jatuh tu, tak sampai ke tanah lagi, ketika jatuh tu dalam dia tengah flying tu, waktu itulah mereka kesal, waktu itulah mereka regret nak bunuh diri. Tapi sebelum tu dia tak fikir. Dia tak fikir sebelum tu. Waktu terjun tu lah, waktu tengah flying tu lah, waktu tu lah fikir macam-macam, fikir anak, fikir mak, fikir ayah. Tapi nak kembali ke atas tak boleh dah. Itu adalah sifat mereka yang terburu-buru dalam membuat keputusan. Jadi kita tak nak benda itu berlaku. Kita nak alat berfikir ini menjadi satu metod ataupun satu kaedah yang terbaik yang dapat kita lakukan ketika kita cuba nak buat keputusan. Sebab bila kita buat keputusan ni, banyak ketikanya ia dipengaruhi oleh emosi. Minda sering kali dikalahkan oleh emosi. Saya rasa anda takkan nafikan apa yang saya cakap tu. Minda seringkali dikalahkan oleh emosi. Okey? Kita merajuk sikit dengan orang, okey, merajuk dengan mak panggil makan pun kita tak pergi makan. Kan? Merajuk dengan member ajak pergi beli nasi pun tak nak. Merajuk. Emosi lah tu, merajuk tu. Tapi kalau kita mampu menundukkan emosi, mak bagi nasihat. Terimalah ia secara positif. Kan, kawan tu tegur kita tak solat tadi atau lambat solat, benda tu nak buat apa nak ngajunya. Terimalah secara positif, ikutlah dia beli nasi, anda juga yang lapar. Tapi itulah bila remaja saya tahu, saya pun terlibat dalam dunia remaja, bukan saya keluar jadi tua terus, tak ada. Saya keluar tu mengalami juga proses yang awak alami. Ada kecil hati, merajuknya kan, rasa nak marahnya, sedih lah, tak tentu pasalnya kan. Terutama orang perempuan, cukup je 30 hari tu, orang kata datang je bulan mengambang tu, mulalah dia emosi lah kan, nak marah lah, malas lah kan, dengan senggugutnya. Jadi banyak benda ni sebenarnya mempengaruhi keputusan kita sehingga mengalahkan minda. Itulah yang kita cuba dapatkan dalam kelas kemahiran berfikir. Ya, saya tahu saya merajuk dengan ibu, tapi ibu suruh saya makan, saya kena pergi makan. Sebab itu yang sebetulnya dibuat. Lepas makan, merajuklah balik. Nak merajuklah balik. Tapi janganlah tak pergi makan. Itu masih lagi arahan ibu kita. Jadi dekat situ nampak bahawa alat berfikir ini, ini tergolonglah tu bawah FIP, bawah PMI, even simple problem simple problem pun alat berfikir ini boleh membantu anda. Cuba faham okey. Alat-alat berfikir ni ada 2-3 lah. Dalam sini saya bagi 4. Peta minda, alat berfikir peta minda ni selalunya untuk kita belajar. Saya pun dah suruh anda buat nota minda. Bukan anda, kelas lain. Okey, kelas lain tu saya suruh buat peta minda. Jadi budak-budak sekolah disuruh membuat peta-peta I think. Saya pun berkenan juga dengan peta-peta I think. Peta-peta I think ni dia ada bubble map, dia ada apa nama-namanya lagi banyak lah, dalam 8 I think. Peta I think tu. Anak saya kena buat tu, baru saya ingat tu. Sebab saya pun bantu anak saya kat rumah belajar. Jadi pengurusan grafik ini adalah pengurusan secara grafik. Okay, pengurusan grafik ini banyak digunakan oleh pihak kementerian. Dia bagi kita infografik. Ingat tak infografik yang pihak kementerian bagi untuk SOP, PKP. Dia tunjuk infografik, ada gambar-gambar, ada tulisan cantik warna-warni kan. Itu pengurusan grafik lah untuk membantu pemikiran kita. Soalan dan penyoalan juga untuk membantu pemikiran. Banyakkan soal, banyakkan penyoalan. Sebab itulah saya rasa agak kecewa sebabnya dalam kelas bila tak ada pelajar tanya. Sebab saya tahu saya pun tengah menjalani PhD saya sekarang. Jadi ada di antara pensyarah yang buat bengkel. Bila buat bengkel, saya minta maaf, saya di antara orang yang paling banyak bertanya. Saya pun tak boleh. Kalau pensyarah tanya, ada soalan tak? Ada soalan tak? Kalau penceramah tanya, ada soalan tak? Saya wajib saya akan jawab. Saya kata, ada saya ada soalan. Walaupun sebodoh-bodoh soalan saya tu, saya tetap akan tanya. Sebab bagi saya
saya nak double confirm what I heard from them. Apa yang saya dengar tu saya nak double confirm. Betul ke tak? Betul ke tak? Jadi bukan kata orang yang banyak soal ni orang yang bodoh. Tak. Orang yang banyak soal adalah orang yang bijak. Sebab bila anda menyoal sebenarnya anda bukan saja membantu diri anda membantu orang lain juga. Sebab itulah dalam pepatah Melayu mengatakan malu bertanya sesat jalan. Kenapa kita kena berhenti bertanya? Sedangkan sejak kecil lagi kita sering bertanya. Bila dah besar ni kita koyak bisau ke kan? Itu soalan saya pada diri saya. Adakah aku bisau sangat sampai aku tak tanya soalan pada penceramah yang aku pergi ni? Kan? Jadi soalan dan penyoalan juga ialah satu bentuk alat berfikir yang mampu membina minda kita dengan lebih baik. Saya tahu bertanya ini memerlukan confidence yang tinggi. Awak kadang kecil hati bila member gelakkan soalan awak kan. Tapi awak fikir satu je. Jangan fikir yang pasal dia gelak tu. Awak fikir satu, awak kumpul pahala. Awak tanya soalan, member awak dengar jawapan, member awak pun belajar something daripada jawapan yang diberikan. Dapat pahala kat situ. Ada 10 orang dalam kelas atau awak 15 orang dalam kelas. 15 orang tu sebenarnya menyumbang pahala kepada awak bila awak bertanya satu soalan yang mana mereka pun tak tahu sebelum ni. Jadi jangan anggap bila aku bertanya aku bodoh. Tetapi sekiranya aku tidak bertanya, itulah jawapan yang sesuai diberikan. Saya kecewa sebab ramai yang takut untuk bertanya. Even kalau anak-anak saya pun bila belajar online kan dengan cikgu mereka, kadang saya tanyalah lepas tu, tak ada apa-apa ke nak tanya cikgu? Dia kata tak ada. Faham belaka ke? Entah. Jadi dia jawab entah. Entah. Kata kau faham ke tak? Cikgu ajar. Dia pun ada faham. Habis tu tak ada soalan nak tanya? Tak ada. Memang agaknya pesen bila belajar kita jadi malas nak tanya. Jadi tolonglah, tolong ubah sikap tu. Bertanyalah. Bertanya. Anggap seolah-olah kalau kita tak bertanya pada waktu ni, kita akan bodoh seumur hidup. Macam tu. Saya semua anggap macam tu. Jadi bila saya bertanya tu, biarlah orang nak gelak ke gelak lah. Tak ada masalah. Saya pun tak kisah. Jadi saya akan bertanya. Walaupun kadang-kadang penceramah tu dia tak nak je jawab kan. Itu terpulang pada dia. Dia nak jawab tak nak, itu terpulang pada dia. Tapi kita bertanya seolah-olah macam kalau saya tak dapat jawapan kali ni, saya tak dapat tanya kali ni, seumur hiduplah saya bodoh. Saya fikir macam tu. Jadi bila saya tanya, saya puas hati. Dia jawab ke tak jawab ke, terpulang pada dia. Tapi kita dah pun bertanya. Jadi mungkin dia pun mendapat sesuatu yang baru bila awak bertanya. Awak buat lagi banyak pahala. Penceramah awak pun sebenarnya tak boleh jawab soalan awak. So, bila dia tak boleh jawab, dia pula yang akan pergi cari sumber lain untuk menjawab soalan awak. Dia baca. Awak bagi peluang pada dia untuk tambah ilmu. Berapa banyak pahala awak kat situ. Okey? Jadi jangan fikir yang orang cakap kita tak pandai, tapi fikir yang pahala yang kita dapat, sekiranya kita dapat satu soalan pun jadilah. Okey, itu saya sebenarnya nak menggalakkan anda bertanyalah. Bukanlah kelas saya saja, semua kelas. Tanyalah. Tak ada pensyarah akan marah. Kalau dia marah awak tu, terima je lah. Terima seadanya sebabnya ia bergantung pada sifat juga lah. Okey, sifat. Tapi saya berharap semua pensyarah suka dengan soalan yang ditanya. Okey, kita nak fokus kepada Cort 1. Cort 1. C-O-R-T 1. Okey. Okay, what is a COT? Okay, COT. C-O-R-T. Cognitive Research Trust. Cognitive Research Trust. Yang ini memang ada dalam silibus awak. Janganlah tanya saya, alah puan, apa belajar COT? COT ni kan Mak Saleh punya. Tak ada ke yang Islamik sikit puan? Okay, saya minta maaf lah. Itulah silibus awak untuk pemikiran berfikir, untuk kemahiran berfikir. Memang kita kena fokus kepada COT. Okay, Cognitive Research Trust. Ada 6 COT. Sebenarnya COT ni ada 6. Kod 1 keluasan persepsi. Kita duduk dalam kod 1 ni ialah kod ni gapo? Kod ni tadi adalah alat berfikir. Salah satu alat berfikir ada 4. Kod ni salah satu antaranya. Bawah kod ada 6. Okey, kod 1 until kod 6. Okey, kod 1 ialah keluasan persepsi. Anda tengok alat-alat berfikir bawah kod 1, semua alat berfikir itu ialah untuk meluaskan persepsi anda. Sebab bila kita berfikir in the beginning process, proses permulaan, kita sebenarnya nak meluaskan persepsi kita. Berapa ramai orang yang tertutup persepsinya sebab tidak berfikir dengan sebaik mungkin. Sebab itulah ada istilah pemikiran tertutup. Sekarang kita nak meluaskan persepsi kita. Kita nak pandang dunia Tuhan buat ni luas.
Kalau saya sekadar duduk kat rumah, saya sembang kencang, okey, cakap macam saya pandai semua benda dalam dunia ni, okey, adakah itu yang terbaik untuk saya lakukan? Dan tak nak dengar pula tu cerita orang lain, tak nak dengar pula tu ilmu yang orang bagi, tak nak dengar pula tu informasi yang bagi. Orang tak nak dengar, tak nak dengar, tak nak dengar. Saya adalah orang yang paling bijak dalam dunia ni. Okey. Code 1 memberitahu kita bahawa keluasan persepsi itu perlu walau siapa pun kita. Anda ada 15 PhD pun, tapi anda masih banyak lagi ilmu yang sebenarnya anda tak tahu. Ilmu Allah tu terlampau luas. Mungkin PhD anda, 15 PhD tu semua dalam bidang syariah je. Cuma masuk bidang accounting. Orang account kecek dengan awak. Saya rasa awak pun blur ke walaupun awak bidang syariah. Sebab awak tak ambil accounting. Ilmu accounting awak dah ada ke dalam diri? Tak ada lagi ilmu accounting. Dah nak kata diri kita hebat. Itu penting tu jangan tutup keluasan minda tu. Mari orang accounting, anda ada 15 PhD untuk syariah. Dengar orang accounting kecek ke apa? Oh, jangan dok dia lalu. Ambo tahu dah 15 PhD ambo ada. Doktor. Oh, 15 kali awak ulang doktor awak tu. Kan? Sebab apa? Bijak 15 PhD. Tapi orang mari ni tak ada PhD, tapi dia accounting. Dia memang bijak buat accounting. Dia pakar accounting. Tak saya terima. Itu maksudnya jangan jadi seorang berfikiran tertutup. Apakah sifat orang pemikir kritis dan kreatif? Kedua-duanya meraihkan pandangan orang lain sebab nak meluaskan persepsi. Alat berfikir, ingat, keluasan persepsi. Siapa pun kita terima dahulu ilmu itu untuk meluaskan persepsi kita. Kod 2, organisasi proses berfikir. Alat-alat bawah kod 2 ada organisasi proses berfikir. Di mana proses berfikir itu akan jadi lebih sistematik dengan organization of the thinking process. Itu kod 2. Kod 3, 4, 5, 6. Itu adalah kod yang lainnya yang kita tak akan belajar. Tapi sebenarnya kod 3, 4, 5, 6 kalau awak nak buat lebih lagi rujukan, boleh buat rujukan. Boleh cari apakah bawah kod 3, apa bawah kod 4, kod 5, kod 6. Semua adalah internet. Semua ada. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Sebabnya memang awak akan fokus kepada kod 1. Okay, kod 1. Okay, kod 1, bukan kod 1. Kod secara keseluruhan kod. Kod 1 nanti kod 6 diperkenalkan oleh Edward de Bono. Inilah wajah Pok Cik Edward de Bono. Orang bijak lah. Dia memang mengeluarkan kod ini. Dia buat PhD dia. Dia buat buku dia. Dia bagi talk dia. Dia ada juga buat seminar dan sebagainya. He is quite good in orang kata handling thinking process. Okay, Edward de Bono. Okay, jadi dia adalah pengasas kepada kod secara keseluruhan. Kod ni kognitif. Kognitif maksudnya, kognitif ni pemikiran. Sebut je kognitif yang berkaitan dengan otak. Research maksudnya kita mencari-cari jawapan dan penyelesaian, itu masuk research. Why do you do a research? Kenapa buat ujian, research, pemeriksaan? Sebabnya kita buat eksperimen, kita buat ujian, kita buat study is because kita nak mencari jawapan untuk sesuatu. Itu masuk research. Kalau research yang berkaitan dengan minda kita nak cari jawapan untuk penyelesaian terhadap masalah hidupan kita. Okay, dan trust. Trust ni bukannya percaya. Trust ni maksudnya dia punya tiang, something like tiang atau pegangan dia. Pegangan kita tu, alat berfikir tu dia pegang. Dia pegang alat berfikir ini memegang kaedah pemikiran kita. Okay, so code becomes a very good approach ataupun very good tools to those who want to think. Mereka yang ingin berfikir. Okay. Ini adalah sedikit tentang Edward de Bono. Edward de Bono ialah Edward Charles Francis Publius de Bono. Dia dilahirkan di Malta pada 19 Mei 1933. Dia ada ijazah and so on, menulis 85 jilid buku. 85 jilid buku tu banyak 85 buku diterjemah kepada 46 bahasa. Maksudnya it goes all around the world. Buku-buku dia tu bila sampai pada negara ni tukar kepada bahasa dia. Terjemah pada bahasa dia, bayangkan 46 bahasa, maksudnya it goes, satu dunia dah gunakan buku dia dan dia adalah pengasas kepada istilah lateral thinking. Okay? Lateral thinking bukan liberal. Nanti ada yang kata, liberal dia ni. Bukan liberal, lateral. Carilah kamu siapa masuk lateral. Jangan tanya saya. Okay? Sebab saya nak awak faham berdasarkan pemahaman anda. Okay? Jangan tukar dengan liberal. Okay. Kemudian, sikit lagi masa tu. Okay. So kita akan fokus kepada kod 1.
Kod 1 sebenarnya banyak lagi tapi saya bagi ke awak sikit je tu. Okey. Saya bagi awak PMI, CF, CNS, Go, FIP, PC, okey, OPV. Saya bagi ke awak yang ni lah. Jadi kod 1 sebenarnya tujuan dia ialah untuk meluaskan persepsi individu untuk membuat keputusan dan mendapatkan penyelesaian masalah yang terbaik. Okay, macam saya bincang tadi lah. Nak bincang balik tu, saya rasa macam ulang sama lah. Okay, ni 7 komponen kod. Kod 1 plus minus interest. Tu PMI tu. Kenapa letak PMI? Plus minus interesting. Translate bahasa Melayu jadi baik, buruk, menarik. Plus minus interesting. What does it mean by PMI? Itu yang awak kena present. Consider all factors. Timbangkan semua faktor. Consequences and sequel. Kesan mengikut jangka masa. Aims, goals and objectives. Okay, tujuan, matlamat dan objektif. First important priority. Kepentingan utama didahulukan. Alternatives, possibilities and choices. Alternatif, kemungkinan dan pilihan. Serta others people's view. Pandangan orang lain. 7 komponen kod 1 yang 4 daripadanya anda akan bentang dan 3 daripadanya saya akan ajar dalam kuliah selepas daripada pembentangan anda. Okey. Jadi cuba betul-betul faham apakah plus minus interest, CNS, FIP dan OPV bagi grup yang dah pilih tajuk berkenaan. Yang pentingnya ialah bagaimana macam saya cakap tadi, how you show the function clearly to your viewers. Kalau saya jadi pelajar pun saya nak tahu, okey, apa fungsi PMI secara jelas. Okey, apa masalah yang sesuai menggunakan PMI. Sebab ada 7, maksudnya masalah macam ni sesuai guna PMI. Masalah macam ni sesuai guna FIP. Yang ini sesuai guna AGO. Adakah sesuai untuk yang ini guna yang lain pula? Awak kena bincang semua benda tu. Okey, contohnya awak bagi masalah, awak cakap dia sesuai guna PMI. Bagaimana kalau masalah itu saya gunakan untuk APC? Boleh ke tidak? So that means you have to know everything here. Awak kena tahu ketujuh-tujuh ni secara asas. Supaya bila you keluarkan masalah, you can compare them to the other tools yang lain. Awak boleh tunjuk bahawa kalaulah nak guna yang ini, yang PMI punya penyelesaian ni, masalah ni guna PMI tapi awak nak guna untuk OPV, kemungkinan hasilnya tidak efektif. Kenapa jadi tidak efektif? Yang itulah anda kena jelaskan. Kenapa jadi tak efektif? Orang nak tahu kenapa kena guna PMI, kenapa tak boleh guna OPV? Saya nak guna juga OPV. Mungkin ada orang tak puas hati. So how do you want to present and elaborate? Macam mana awak nak menghuraikannya supaya orang lebih faham? Itu yang kepentingan untuk pembentangan. Pembentangan, ingat, pembentangan is not reading. Pembentangan bukan membaca. Pembentangan ialah saya bercakap dan saya membentang. Bila awak membentang dan bercakap, awak nak orang terpengaruh dengan apa yang awak cakap dan faham apa yang awak cakap. By hook or by crook, orang kata bahasa Inggeris. Kena bagi dia faham. Kalau awak ada masa hanya 7 minit, pastikan 7 minit itu adalah 7 minit yang sangat-sangat compact dengan isi yang jelas. Bukan 7 minit itu habis dengan huha-huha cakap benda yang tak tahu mana. So your text, untuk presentation awak, teks itu pun awak kena hasilkan teks yang sangat-sangat compact dan berisi maklumat yang dalam. Saya bentang untuk PhD saya, memang saya working on the text. Kita orang bentang dalam 30 minit, dalam 20 minit lah, paling panjang 30 minit. Kita orang buat pembentangan untuk untuk kolokium. Untuk kolokium kita orang. Jadi bentang research kita orang setakat mana yang dah siap tu, saya sediakan teks. Walaupun saya ada presentation, saya ada slide saya, tapi saya buat teks, saya tulis. I work on the text. Sebab saya takut walaupun saya ada PowerPoint slideshow saya ni, saya takut saya tertinggal benda-benda penting. Because PowerPoint slideshow is not for us. Actually, it is for the viewers. Viewers. Dia diberikan kepada viewers untuk mereka tengok. Dan mereka dengar kepada penjelasan kita. Penjelasan tu yang kena tulis tu. Okay. PMI ni apa, tulis kat situ supaya
Satu-satu perkataan awak itu ialah perkataan yang mempunyai makna. Bukan perkataan yang tidak bermakna kepada pendengar. Itu maksud pembentangan. Tapi disebabkan saya kata anda kena buat dalam bentuk mengajar. Dalam bentuk mengajar tu maksudnya ia lebih orang kata non-formal lah. Non-formal. Macam sembang santai. Macam saya pun mengajar anda dalam bentuk santai kan. Tak adalah formal sangat. Walaupun penggunaan bahasa ialah bahasa Melayu. Itu penting Saya tak nak dengar anda guna dialek. Untuk beberapa tahun, pelajar-pelajar bentang kepada saya, terutama budak Kelantan, budak Penang, budak Perak, budak Kedah, budak Ganu, okey, yang ada dialek dia. Ya Allah, bila present tu dia duk bantai bahasa dialek dia. Saya tak nak. Okey, orang Kelantan duk kecek Kelantan, pacul orang kecek Kelantan. Plus minus interesting ni baik buruk narik. Dia gini, baik buruk narik ni dia gini. Kalau kita buat gini jadi gini. Allahu Akbar, saya kata awak ni, saya bentang, saya nak guna bahasa Melayu bukannya kecek bahasa Kelantan. Tak boleh gi pun Kalau guna bahasa Melayu kita tak boleh gi. Jadi tak kecek, tak bunyi bahasa Melayu. Jadi bahasa lain pula. Dia kata macam tu, bahasa Kelantan. Dia terpaksa guna bahasa Kelantan. Okey. Lidah manusia adalah satu orang kata satu organ yang sangat-sangat fleksibel. Kalaulah awak orang Kelantan, awak boleh mengaji dan dengan baik bahasa Arab, awak lafaz bahasa Arab dengan baik ketika awak solat, begitulah juga awak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik ketika membentang. Adakah awak menggunakan makhraj bahasa Kelantan waktu awak baca Al-Fatihah? Tak kena, tak sah semaya awak kalau awak baca Al-Fatihah dengan slang Kelantan. Cuba baca Al-Fatihah dengan slang Kelantan. Koyak dengan mana-mana tok guru agama awak. Semua kata tak sah. Sebabnya Al-Fatihah bahasa Arab tu kena bunyi Arab. Lepas tu dah lidah awak boleh baca Al-Quran dengan bunyi Arab. Apa tak boleh kecek bahasa Melayu menggunakan makhraj bahasa Melayu? Kenapa kena guna makhraj bahasa Kelantan? Itulah dia tak faham bahawa lidah ni sangat-sangat fleksibel. Nak tak nak je, bukannya tak boleh. Tak nak masalahnya. Okey, jadi jangan guna dialek. Okey, guna bahasa Melayu standard. Biarlah bunyi robot ke, bunyi luar ke, kecek bau wudu ke, ikutlah. Tapi markah. Awak tengah pandang kepada markah awak. Jadi bentanglah dengan cara yang sangat profesional. Semua kena buka kamera Jadi muslimat kena pakai tudung molek, boys kena pakai macam mau pergi kias. Awak kena pakai baju kemeja betul-betul. Jangan pakai baju tak ada collar. Okey, kena pakai kopiah macam pakaian di kias. Itu kaedah pembentangan walaupun online. Sebab tu saya suruh buka video. Sebab saya nak tengok. Maksudnya you are ready. I am ready right now to present. Okay, saya rasa awak faham kot. Okay, cakap panjang-panjang pun awak ni bukan pelajar tahun 1. Kan? Semua ni dah pelajar senior. Mungkin pensyarah awak dah banyak kali pesan. Dan saya pun masih juga berpesan. Sila pastikan pembentangan anda dalam keadaan yang sangat tertib. Okay. Okay, kita habis kat situ dulu. Ada sebarang soalan? Untuk final tu guna kuis macam midterm ke? Final tu saya tak pasti lagi Yohanis. Saya masih lagi mengejas. Mungkin ada soalan esei. Subjektif dan esei mungkin ada. Dia mungkin menyerupai soalan dalam paper lah macam biasa. Dia akan cover 40 markah. 40 markah ni dia ada soalan objektif 10 soalan. 20 soalan. 10 soalan rasanya. And then ada soalan subjektif dan ada soalan esei. Kita akan buka serentak untuk final tu online lah. Cuma saya akan fikir caranya macam mana nak buat serentak. Guna apps mana saya tak pasti lagi. Okay, sebab yang dulu memang saya tak buat. Kali ni saya terpaksa buat lah sebabnya permintaan daripada pihak HEA. Dia nak kalau boleh final tu
Untuk markah final tu biar sistematik sikit lah. Tak nak kucar. Jadi saya nak try to make the best question. Yohanis, korang bersedia je lah. Jangan risau soalan macam mana pun. Kalau bersedia, confirm boleh jawab. InsyaAllah. Okey, ada soalan lain? Ada Puan. Ya, Aiman. Tajuk yang kita ambil ni berkaitan pemikiran kreatif kan. Kalau kita bagi penambahan isi-isi ambil kritis boleh Puan? Boleh. Sebenarnya alat berfikir ni, silap sebenarnya alat berfikir ni dia cover belaka. Dia cover kritis dan kreatif. Ni sebenarnya dah bab lain ni. Alat berfikir ni dia mula kita belajar bab kritis, bab kreatif, lepas tu alat berfikir ni satu bab. Dia cover semua, kritis dan juga kreatif, Aiman. Okey, faham Puan. Terima kasih. Okay, sama. Lagi soalan? Tak ada. Okey. Kalau tak ada soalan, okey, saya ucapkan, saya doakan semoga semua perancangan anda nanti akan berjalan dengan lancar. Sebarang soalan boleh tanya saya secara direct, tapi tolong baca dulu sebelum tanya saya apa-apa. Sebab saya takut saya tak boleh nak bantu awak kalau saya tak nampak apa yang awak tak nampak sebenarnya. Tolong fokus sikitlah soalan tu. Contohnya jangan tanya, Puan nak buat macam mana pembentangan? Itu soalan yang terlampau general. Cuba tanya saya soalan yang lebih fokus, contohnya, Puan, Puan apa yang lebih fokus lah. Contohnya, Puan, PMI ni, saya tahu fungsi dia macam ni. Saya kena bentang ke semua fungsi ni? Itu fokus. Jadi saya pun tengok fungsi awak dah jumpa tu, okey, bentang semua. Kalau saya kata, maaf lah, 5 je yang boleh bentang, 3 lagi tu salah. Jadi, saya tahu awak dah buat kerja sebelum awak tanya saya. Okey, cuba tunjukkan that you work for your marks. Okay, itu saja daripada saya. Sesungguhnya baik daripada Allah SWT. Yang kurang tu daripada saya. Apa sekalipun perancangan yang terbaik itu daripada Allah. Semoga Allah memudahkan tugasan anda dan Allah juga akan memudahkan perancangan kita. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik. Saya jumpa lagi minggu hadapan untuk sesi pembentangan. Jangan lupa isi borang kehadiran. Saya dah bagi link. Klik seterusnya kat situ ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Sama. Terima kasih Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan.